Allah berjemaah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insya-Allah. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat secara berjemaah 27 kali ganda lebih afdal daripada solat secara bersendirian. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat secara berjemaah 27 kali ganda lebih afdal daripada solat secara bersendirian. An Qubath bin Ashyama al-Laythi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajulaini ya ummu ahaduhuma sahibahu azka 'inda Allah min salati arba'atin tatsra, wa salatu arba'atin ya ummu ahaduhum azka 'inda Allah min salati thamaniyatin tatsra, wa salatu thamaniyatin ya ummu ahaduhuma azka 'inda Allah min mi'atin tatsra. Sayyidina Qubath bin Ashyam Al-Laysi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solah dua orang, seorang menjadi imam dan seorang menjadi makmum lebih disukai oleh Allah daripada solah 4 orang secara berasingan. Dan solah 4 orang secara berjemaah lebih disukai oleh Allah daripada solah 8 orang secara berasingan. Dan solah 8 orang berjemaah lebih disukai oleh Allah daripada solah 100 orang secara berasingan. Sayyidina Qubath bin Ashyam Al-Laysi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solah 2 orang, seorang menjadi imam dan seorang menjadi makmum, lebih disukai oleh Allah daripada solah 4 orang secara berasingan. Dan solah 4 orang secara berjemaah lebih disukai oleh Allah daripada solah 8 orang secara berasingan. Dan solah 8 orang berjemaah lebih disukai oleh Allah daripada solah 100 orang secara berasingan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma thaqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waj'uhu ista'zana azwajahu fi an yumarrada fi baiti فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenat dan kesakitan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah, maka baginda telah meminta izin daripada isteri-isteri yang lain agar baginda dirawat di rumahku, dan mereka telah memberi izin kepada baginda. Apabila tiba waktu solah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk pergi ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang kerana badan baginda yang lemah. Dalam keadaan kedua-dua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam terheret di bumi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenat dan kesakitan baginda semakin bertambah, maka baginda telah meminta izin daripada isteri-isteri yang lain agar baginda sallallahu alaihi wasallam dirawat di rumahku, dan mereka telah memberi izin kepada baginda. Apabila tiba waktu solah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk pergi ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang kerana badan baginda yang begitu lemah, dalam keadaan kedua-dua kaki baginda terseret di bumi. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-'isha fi jama'atin fakannama qama nisfa al-lail wa man shalla subha fi jama'atin fakannama shalla al-lail kullah. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat Isyak dengan berjemaah seolah-olah dia berdiri beribadat separuh malam, dan sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah
seolah-olah dia bersolah sepanjang malam. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat Isyak dengan berjemaah seolah-olah dia berdiri beribadat separuh malam. Dan sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah seolah-olah dia bersolat sepanjang malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna athqala salatin 'alal munafiqi salatul Isya wa salatul Fajr. Sayyidina Abu Hurairah berkata, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik ialah solat Isya dan solat subuh. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik ialah solat Isya dan solat subuh. Alhamdulillah, kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai pentingnya solat berjemaah, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat akhir baginda dalam keadaan badan baginda lemah dan dengan dipapah oleh dua orang sahabat, sehingga kan kaki baginda terseret kat tanah masa dibawa ke masjid tu. Baginda tetap lagi pergi solat berjemaah. Jadi begitulah kita ini. Mungkin kita tak dapat datang solat berjemaah di masjid, jadi kita hidupkanlah jemaah di rumah-rumah kita sama anak isteri kita. Janganlah kita semayang seorang-seorang pula kan, ganjaran dia pun berbeza, jauh beza dia. Jadi ambil peluang ni, kita berjemaah bersama anak isteri kita dan ahli keluarga kita yang lain. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kita dan Allah bagi keadaan kembali pulih secepatnya, insya-Allah. InsyaAllah apa yang kita dengar dapat kita amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah. InsyaAllah.